tuan-tuan, dia akan keluar dulu. Dia dibai'ah, kemudian dia bawa pengikut dia. Tanda nombor satu yang paling besar bahawa lelaki tersebut ialah Mahdi, kata para ulama, sebab dalam lipatan sejarah sejak 1400 tahun ni lebih daripada 50 orang yang mengaku Imam Mahdi. Saya sendiri secara personal jumpa lebih 5 orang Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi. Saya sendiri di kalangan yang saya jumpa ni, yang bukan saya pergi jumpa tuan-tuan, yang datang jumpa saya, mereka nak cari maklumat tentang Imam Mahdi, mereka tengok dalam YouTube, tengok nama saya banyak naik kan. Jadi pakat datang. Waktu saya accident tahun lepas pun ada satu kumpulan datang, ramai-ramai, kumpulan Imam Mahdi. Saya kata Imam Mahdi pula dah mai. Saya pun duk sakit waktu tu kan. Mereka pun beritahu berita gembira lah apalah. Saya kata kena tipu lagi ni. Sungguh tuan-tuan, berapa bulan yang lalu datang wakil kumpulan ni kata, Ustaz, memang kami kena tipu Ustaz. Di kalangan hak mai jumpa saya ni, Imam Mahdi palsu ni, ada di kalangan mereka yang sangat palsu, seorang wanita. Dia pun nak mengaku juga. Saya kata tolonglah, nak mengaku pun jadi lelaki dulu. Lepas syarat pertama. Kata para ulama, tanda nombor satu paling besar dia itu Mahdi ialah, dengar tuan-tuan, dengar, ni tanda paling besar. Tentera yang keluar daripada Syam, Nabi sebut, ulama hari ni sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut As-Sufyaniyun, Jaisyus Sufyaniyin. Apabila Imam Mahdi dibai'ah, tentera ini terus keluar, pasukan yang besar untuk berperang dengan Imam Mahdi yang baru dibai'ah di Makkah. Waktu tu pengikut baru mula datang. Bila tentera ni datang, dia kalau Syria ada nak pergi, Imam Mahdi dibai'ah di Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Ada 2 jalan. Saya belajar di Syria. Nak dengar cerita tentang Syria 2 jam. Tambah lagi 2 jam, 11.30. Tak payahlah. Tuan-tuan sekalian, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Saya sempat buat umrah naik bas. Tak cerita lah. Kemudian Syria, Iraq, Madinah, Mekah. Ada 2 jalan. Tentera ni keluar daripada Syria melalui jalan mana wallahu alam, tapi jalan ni je, tak ada jalan lain. Kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu. Bila sampai ke Madinah, ini ulama sebut, fa iza kanu bi baida'a minal ard, bila mereka sampai di Madinah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi. Bumi akan terbuka macam tu, menelan tentera tadi. Tak ada berperang pun. Kita kata, selamatlah Ustaz, kan? Tak payah berperang. Yang tu baru episod 1, ada 100 episod Imam Mahdi. Ada 100 episod Imam Mahdi. Itu baru episod 1, baru dia dibai'ah dan tentera tu keluar. Sampai di Madinah ada satu kawasan, Allah SWT buka tanah tu, ditelan kesemuanya. Yang selamat 1 atau 2 orang sahaja. 1 atau 2 orang sahaja yang selamat. Mereka ni lah yang datang sebarkan berita bahawa tentera kami ditelan kesemuanya. Kata para ulama, itulah petanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di dalam Masjidil Haram tadi, dia adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Dia dulu akan keluar, tuan. Ni nak cerita ke kiamat ni. Imam Mahdi keluar dulu. Kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara detailnya, secara tepatnya, Syria dan Palestin. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat askar, kem pertahanan umat Islam. Ini cerita Syria, tuan-tuan.
banyak berjam-jam hadis akhir zaman yang berkaitan dengan Syria sahaja, belum Palestin. Kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Damascus hari ini, Damsyik hari ini, ada di Dimash, dan Nabi sebut nama tempat itu, iaitulah Ghutah. Saya dah sampai di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ, di Ghutah. Kem akan menjadi satu kem pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam pada zaman Imam Mahdi itu. Imam Mahdi daripada Mekah, dia pun pergi ke ni episod ringkas-ringkas je ni, daripada 100 episod tu, tuan-tuan, dia pisahkan pusat, dia pindahkan, dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu di Syam, di Baitul Maqdis dan juga sekitarnya.